Salam sejahtera kepada Madam Jusia. Saya Nur Zarina binti Abdul Zaman akan menerangkan mengenai kerangka bab 1 saya, di mana tajuk yang saya ambil mengenai kajian adalah keberkesanan penggunaan media YouTube dalam meningkatkan kemahiran membaca kanak-kanak dalam daerah Kota Kinabalu. Dalam pendahuluan ini saya akan masukkan secara umum mengenai kanak-kanak, di mana kanak-kanak ni merupakan bangga pemimpin negara yang menentukan hala tuju negara. Seterusnya, mengikut KON, kanak-kanak pada peringkat prasekolah ni adalah individu yang aktif dalam mengalami proses pembelajaran. Seterusnya, saya akan beritahu pasal kemahiran membaca, di mana kemahiran membaca ni penting untuk kanak-kanak kuasai, di mana menurut Siti Hajar Abdul Aziz, membaca ni merupakan sebuah tindakan komunikasi, iaitu satu proses berfikir yang melibatkan idea, kenyataan serta perasaan yang akan disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Di samping itu, saya akan beritahu mengenai kepentingan kemahiran membaca ni. Kanak-kanak perlulah mahir dengan lebih efektif dengan adanya ajaran dan didikan daripada guru untuk meningkatkan kemahiran membaca. Jadi saya akan highlightkan mengenai media YouTube ni akan digunakan untuk meningkatkan kemahiran membaca kanak-kanak. Di mana media YouTube ni akan digunakan oleh guru sebagai alat bantu mengajar semasa mereka berada di dalam kelas. Seterusnya, dalam latar belakang kajian, saya akan bagi tahu mengenai latar belakang YouTube, mengenai sejarah YouTube, di mana video pertama yang dipaparkan adalah Me at the Zoo. Seterusnya, saya akan bagi tahu mengenai konsep membaca, iaitu membaca merupakan aktiviti yang penting dalam kehidupan manusia. Jadi, kaedah membaca yang tidak bersesuaian ini akan dapat menyebabkan kanak-kanak merasa bosan dan kurang minat dan berkemungkinan cepat mengantuk, mengikut Samsa 2008 dan Yahya 2008. Oleh itu, peranan media YouTube ni perlu dilihat dan dikaji bagi melihat keberkesanannya dalam meningkatkan kemahiran membaca kanak-kanak. Seterusnya, bagi 1.3 penyataan masalah, kanak-kanak ni kurang didedahkan mengenai media YouTube semasa di sekolah. Seterusnya, kanak-kanak tidak diajar dan didedahkan dengan pembelajaran menggunakan media mengikut Daud 2019. Infrastruktur menyediakan paparan skrin dalam YouTube juga belum lengkap. Seterusnya, penyataan seterusnya adalah kanak-kanak ni masih belum mahir dalam kemahiran membaca semasa di sekolah. Mengikut kajian Stobat dan Alan 2008, mendapati ibu bapa ni menyerahkan tanggungjawab mengajar kemahiran literasi ni 100% kepada guru, di mana tanggungjawab ni sebenarnya merupakan tanggungjawab yang berat, terutama jika tiada sokongan daripada ibu bapa. Okey, bagi 1.4 objektif kajian, dalam kajian saya akan bagi 2 objektif. Yang pertama, ingin mengenal pasti sejauh mana YouTube dapat memberi kesan dalam kemahiran membaca kanak-kanak, dan yang kedua adalah mengetahui persepsi guru terhadap penggunaan YouTube dalam pembelajaran. Bagi persoalan kajian, yang pertama adalah sejauh manakah media YouTube dapat meningkatkan kemahiran membaca kanak-kanak, dan yang kedua adalah apakah persepsi guru terhadap penggunaan YouTube dalam pembelajaran. Berikut merupakan kerangka konseptual saya, di mana pelaksanaan penggunaan pembelajaran berasaskan YouTube akan dilaksanakan. Seterusnya, temu bual serta pemerhatian akan dilaksanakan, dan yang terakhir ialah melihat keberkesanan YouTube tu dan persepsi guru terhadap penggunaan YouTube dalam pembelajaran. 1.7 ni saya akan masukkan mengenai definisi istilah, di mana istilah yang saya ambil mengenai makna kanak-kanak, makna kemahiran membaca, makna media YouTube, tahap pencapaian. Seterusnya, berikut merupakan kepentingan kajian, di mana yang pertama ialah asas untuk pembelajaran lanjutan, yang kedua peningkatan kosakata dan pengetahuan, ketiga komunikasi yang lebih efektif, keempat persediaan untuk dunia digital, dan yang terakhir ialah meningkatkan diri dalam kemahiran menulis. Bagi batasan kajian, saya akan beritahu batasan lokasinya cuma di daerah Kota Kinabalu je. Lepas tu metodologi yang saya ambil saya gunakan kualitatif, di mana temu bual dan senarai semak akan dilaksanakan. Di terakhir, iaitu rumusan, kajian ini akan melihat sejauh mana media YouTube ini dapat meningkatkan kemahiran membaca kanak-kanak dan ingin mengetahui persepsi guru terhadap penggunaan YouTube dalam pembelajaran. Baik, berikut merupakan kerangka untuk bab 2, di mana dalam pengenalan saya akan memberitahu mengenai definisi konsep yang terdapat, teori dan model yang akan digunakan, serta kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan tajuk yang saya ambil. Dalam definisi konsep yang saya ambil adalah mengenai gaya pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran, keberkesanan, dan yang terakhir adalah mengenai konsep membaca.
Seterusnya, pendekatan pembelajaran dan model yang saya ambil dalam kajian yang pertama adalah teori kognitif, di mana teori ini adalah satu teori mengenai pembelajaran yang memahami bahawa pembelajaran adalah penyusunan aspek kognitif dan persepsi untuk mendapatkan pemahaman. Di mana mengikut Piaget percaya bahawa kanak-kanak ni berperanan aktif dalam perkembangan kognitif dengan membina pengetahuan semasa mereka berinteraksi dengan dunia. Jadi, berkaitannya dengan kajian saya akan kaitkan teori kognitif ni di mana kanak-kanak ni juga akan berinteraksi dengan sekeliling semasa mereka belajar menggunakan media YouTube. Teori kedua yang saya ambil adalah teori konstruktivisme, di mana kaedah ini mengenai pengajaran berasaskan kajian bagaimana manusia ni belajar. Dalam teori konstruktivisme ni, saya akan beritahu mengenai lebih banyak penekanan yang diberikan kepada pelajar berbanding guru, kerana pelajar ni akan berinteraksi dan mendapatkan pemahaman tentang bahan dan peristiwa. Jadi berkaitannya dengan kajian ni, di mana mereka akan mendapatkan pemahaman melalui YouTube. Jadi kita boleh melihatlah sama ada YouTube ni dapat memberi kesan atau tidak. Seterusnya, model yang saya ambil adalah model ADI, di mana model ni ada 5 fasa. Fasa analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian. Jadi model ni merupakan salah satu reka bentuk pengajaran yang sistematik dalam penghasilan bahan pembelajaran berkomputer yang berkesan dan mesra pengguna mengikut Baharudin 2022. Jadi model ni berkaitan dengan kajian saya, di mana ianya juga akan menggunakan komputer untuk melaksanakan pembelajaran berasaskan media YouTube. Seterusnya, model yang diambil adalah model Azure, di mana penyelidikan ini menggunakan 2 gabungan model, iaitu model Hanafin dan PIC yang digunakan untuk membina perisian. Tujuan gabungan model ini adalah untuk melibatkan segala langkah yang diperlukan bermula dari penyelidikan awal hingga kepada pembinaan perisian. Pengkaji pilih reka bentuk pengajaran model Azure ni kerana model ni sesuai untuk digunakan dalam merancang pengajaran dan pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan menggunakan media YouTube. Seterusnya, dalam kajian lepas saya akan membagi tahu beberapa kajian lepas lah, seperti kajian David 2007 menyatakan pembinaan bahan media pengajaran ni mampu mengawal tumpuan dan perhatian pelajar. Seterusnya, kajian Shaples 2000 mendapati penggunaan video ni dapat meningkatkan penglibatan dan motivasi pelajar. Mengikut Muhammad Chowdi dan Agus Rini, kajian transformasi pengajaran sejarah ni menggunakan multimedia dapat membantu guru meningkatkan mutu pengajaran dan pengajaran itu menjadi lebih menarik. Seterusnya, menurut Salmi dan Nur 2017, kaedah pengajaran YouTube ni kaedah yang sesuai, berkesan dan meningkatkan kefahaman, minat serta fokus pelajar. Seterusnya, menurut Sita dan Jarina 2009, alat yang berkesan untuk memudahkan dalam kelas ni adalah media. Dan seterusnya, mengikut Govind Dhamma 2009 menyatakan teknologi maklumat ini juga dapat mengembangkan kemahiran bahasa dan pemikiran aras tinggi. Dalam rumusan bab 2 ni, saya akan beritahulah bab 2 ni akan menerangkan pendekatan teori kognitif, konstruktivisme, behaviorisme, model ADI, model Azure, di mana teori ini akan menerangkan kaitan antara pembelajaran menggunakan YouTube. Selain itu, bab 2 juga ni akan menerangkan mengenai kajian-kajian yang lepas yang akan menunjukkan keberkesanan YouTube dalam pembelajaran. Berikut merupakan rangka untuk bab 3, di mana dalam pendahuluan ni saya akan beritahu pembincangan kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengumpul data dan cara kaedah ini dikendalikan bagi mendapatkan dapatan kajian. Dalam reka bentuk kajian, saya akan beritahu reka bentuk kajian ini bertujuan untuk mencapai objektif serta persoalan kajian yang diingini. Seterusnya, saya akan beritahu pengkaji akan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pengaji akan melihat kepada sampel kajian, memberi soalan terbuka, mengumpul maklumat dan data dalam perkataan serta teks daripada sampel kajian. Dalam kajian ini juga, kaedah tinjauan digunakan yang akan melibatkan temu bual serta pemerhatian bagi mendapatkan data agar analisis ini dapat mendapatkan dapatan kajian dengan tepat. Pemerhatian juga akan dijalankan dan dilaksanakan dengan membuat senarai semak sebagai sokongan dalam kaedah kajian ini. Bagi populasi dan sampel, kajian yang akan dijalankan di Prasekolah SK Kebangsaan Kebagu, Kota Kinabalu, Sabah, di mana akan melibatkan pendidik dan juga kanak-kanak yang ada di sana. Pengaji ini juga akan mengambil sampel kajian daripada SK Kebangsaan Kebagu ni, di mana sampel ni terdiri daripada 2 guru yang sedang berkhidmat dan 1 kelas kanak-kanak yang berumur 6 tahun di sekolah tersebut. Bagi instrumen, kaedah kualitatif akan digunakan untuk mendapatkan dapatan kajian, manakala kaedah ketemu bual juga akan dilaksanakan kepada 2 orang guru. Dalam temu bual ni, pengkaji akan memberi soalan-soalan yang berkaitan bagi mengetahui keberkesanan serta persepsi guru terhadap pembelajaran penggunaan YouTube.
Pengkaji juga akan menggunakan kaedah pemerhatian iaitu senarai semak yang telah diubah sesuai daripada kajian lepas yang akan menyokong dapatan kajian ini mengenai keberkesanan YouTube dalam kemahiran membaca kanak-kanak. Berikut merupakan prosedur pengumpulan data. Yang pertama, pengkaji akan minta kebenaran daripada pihak sekolah SK Kebagu Kota Kinabalu Sabah untuk menjalankan kajian. Seterusnya, pengkaji akan berbincang dengan dua pendidik yang ada di prasekolah SK Kebagu bagi tujuan sebagai sampel kajian. Seterusnya, pengkaji akan minta kebenaran daripada pihak prasekolah untuk menjalankan pemerhatian terhadap kanak-kanak. Seterusnya, sesi temu bual akan dijalankan bersama pendidik yang setuju yang dipilih sebagai sampel kajian. Setelah selesai, kaedah pemerhatian juga akan dilaksanakan. Kaedah pemerhatian soal sidik semasa proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak dijalankan dengan menggunakan media YouTube. Dan akhir sekali, transkrip temu bual akan diperoleh dan dianalisis mengikut tema, serta senarai semak juga akan dianalisis bagi mendapatkan sokongan dapatan kajian. Dalam analisis data ni, pengkaji akan menjalankan analisis data melalui kajian yang dijalankan dengan melaksanakan transkrip rakaman audio kepada teks perkataan dengan membuat transkrip yang lengkap agar memudahkan proses menganalisis dan bukti temu bual dijalankan. Transkrip ini akan menggunakan cara verbatim di mana pengkaji akan menggunakan perkataan, ayat dan hujah yang sebenar daripada responden. Pengkaji juga akan membuat analisis data secara manual dengan membaca transkrip bagi mendapatkan maklumat penuh dan gambaran mengenai soalan yang akan diberikan mengenai objek yang akan dicapai. Pengkaji juga akan mengenal pasti dan menggaris maklumat penting dalam transkrip tersebut bagi membantu pengkaji mengurai dapatan kajian nanti. Bagi analisis pemerhatian senarai semak, pengkaji akan membuat penyusunan item yang dinilai. Seterusnya, pengkaji akan menghitung frekuensi serta peratus daripada setiap tahap penguasaan terhadap item-item yang akan dinilai. Kemudian, pengkaji ini akan menghasilkan grafik serta diagram yang sesuai bagi memudahkan pengkaji menginterpretasi dan menjelaskan dapatan kajian yang diperoleh daripada senarai semak mengenai keberkesanan media YouTube dalam meningkatkan kemahiran membaca kanak-kanak. Berikut merupakan etika penyelidikan di mana pengkaji akan memastikan responden ini berada dalam keadaan yang sukarela, bukan paksaan bagi mendapatkan maklumat mengenai kajian yang dijalankan. Seterusnya, pengkaji juga akan menghormati hak privasi dan maruah responden semasa menjalankan kajian. Pengkaji juga perlu bersikap profesional dan telus dalam penyelidikan ini, serta memastikan penggunaan pertuturan dan komunikasi yang bersesuaian dengan kajian yang dijalankan. Akhir sekali, pengkaji akan menamatkan hubungan dengan baik setelah melaksanakan kajian ini. Bagi rumusan dalam bab 3 ini, bab 3 ini akan menjelaskan mengenai kaedah yang akan digunakan oleh pengkaji dan cara pengumpulan data.